Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak membaca sahaja. Saya bukan pensyarah atau guru, just sekadar untuk study dan saya buat video ni. So, ada niat baik juga. Boleh sambil-sambil saya membaca, orang lain boleh dengar. So, diorang boleh ambil info. Okey. Ah, subjek yang saya baca sekarang ni adalah subjek pengantar psikologi. Topik 2, psikologi biologikal. Okey. Okey, definisi psikologi biologikal. Okey, istilah biologi berasal dari perkataan Greek. Bios bererti hidup dan logos bermakna kajian. Biologi adalah kajian saintifik tentang organisma hidup. Psikologi biologikal, psikologi biologikal menggunakan biologi sebagai satu pendekatan untuk memahami tingkah laku manusia dan haiwan. Ia ditakrifkan sebagai kajian tentang tingkah laku dan pengalaman dari segi genetik, evolusi, fisiologi terutamanya bagi sistem saraf. Psikologi biologikal adalah kajian saintifik, terutamanya berkenaan dengan hubungan di antara proses-proses psikologi dan asas peristiwa fisiologikal atau fenomena minda badan. Ia juga dikenali sebagai psikologi fisiologi ataupun psikobiologi ataupun biopsikologi atau tingkah laku neuroscience. Hmm. Okey, dua cara mempelajari psikologi biologikal. So, dia ada dua aspek, fisiologikal dan genetik. Okey, dalam fisiologikal, ia menekankan fungsi otak dan sistem saraf terhadap aktiviti pemikiran, pembelajaran, perasaan, merasa dan melihat. Contoh, bagaimana menetapkan ubat-ubatan untuk merawat tingkah laku yang dipengaruhi oleh depresi atau kemurungan melalui interaksi sistem saraf. Dari aspek genetik pula, ia bergantung kepada ciri-ciri daripada ibu bapa yang diturunkan kepada anak-anak melalui gen dan unit-unit fungsional keturunan yang terdapat dalam semua sel hidup. Contoh, kita mahu tahu sama ada kecerdasan yang tinggi diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu adalah salah satu contohnya. So, tajuk besar neuron dan saraf. Neuron ialah saraf yang membentuk sistem saraf kita. Fungsi utama neuron adalah menghantar maklumat di seluruh badan. Sel-sel saraf yang khusus ini Sel-sel saraf yang khusus ini bertanggungjawab menyampaikan maklumat dalam bentuk kimia dan elektrik. Neuron atau sel-sel saraf terdapat dalam otak, iaitu terdapat pada saraf tunjang dan saraf. Okay. Ini adalah struktur neuron. Okay. Ini yang bulatan ni nukleus. Kemudian yang macam cabang ranting di sekeliling dia ni dendrit. Kemudian yang dalam ni yang melindungi nukleus, yang mengelilingi nukleus ni diberi nama sel badan, dan ini akson. Yang ini sinet. Sinet ni dia ruang antara ni lah, ini ruang yang kecil ni, sel badan. Okey. Ini penghantaran maklumat daripada sini, dia akan dihantar ke dendrit neuron yang lain. Okay, struktur asas neuron dia ada nukleus. Okey, sini nukleus dan sel badan. Sel badan sini body cell, sel badan. Kemudian dia ada dendrit yang bentuknya macam cabang, macam ranting. Okey, kemudian dia ada akson. Okey, ini panggil akson dari sini sampai ke sini. Kemudian kita ada button terminal ataupun butang terminal. Okey, di sini butang terminal. Okey, button terminal. Terminal apa ya? Terminal button kan. Kemudian kita ada synapse. Okey, synapse ni dia ruang antara apa? Panggil apa? Butang terminal dengan dendrit neuron yang lain. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini contoh. Okey. Nukleus dia adalah satu membran yang terikat yang mengandungi
maklumat keturunan sel dan mengawal pertumbuhan dan pembiakan sel-sel. Ia biasanya adalah organel yang menonjol di dalam sel. Sel badan mengandungi sel nukleus yang seterusnya mengandungi bahan genetik dalam bentuk kromosom. Kemudian dendrit, ia kelihatan seperti dahan-dahan atau pancangan yang menusuk keluar dari sel badan. Permukaan dendrit adalah bahagian utama dalam menerima mesej kimia dari neuron lain. Akson adalah lanjutan berbentuk tiub tunggal yang nipis dan panjang yang membawa maklumat untuk dihantar kepada neuron yang lain. Akson yang Akson yang panjang biasanya dilitupi dengan sarung myelin. Okey, ini myelin cell, sarung myelin. Dalam ni, ni akson. Iaitu satu siri sel lemak yang dibalut banyak kali di sekeliling akson. Akson myelin menyampaikan maklumat lebih cepat daripada neuron yang lain. Button terminal ataupun butang terminal. Bukan button terminal. Terminal button atau butang terminal. Butang terminal. Butang terminal. Okey. Pada akhir akson adalah butang terminal ataupun button ataupun terminal button. Pada akhir akson adalah butang terminal ataupun terminal button yang bertanggungjawab bagi pelancaran mesej kepada neuron yang lain. Okey, ni button terminal. So yang ruang kat sini, ruang sinaps yang ruang kat sini. Okey, ni dia punya gambar. Neuron transmitter ni adalah neuron pembancar yang dia merembeskan maklumat. Okey. Kemudian kita tengok pada sinaps. Okey, sinaps merupakan tempat sambungan antara dua neuron atau antara satu neuron dengan otot atau kelenjar. Komunikasi elektrokimia berlaku di persimpangan ini. Okey, ini sinaps ruang. Okey, kita lihat ruang. Bagaimana neuron menghantar mesej? Mesej adalah elektrik secara semula jadi dan bergerak antara neuron dalam satu arah. Akson menyampaikan maklumat dari sel badan dan dendrit menerima maklumat. Titik di mana sel-sel bertemu untuk menyampaikan maklumat antara akson dan dendrit dikenali sebagai sinaps. Maklumat ini dihantar dari akson sel penghantar kepada dendrit sel penerima melalui penghantaran molekul kimia yang dipanggil neurotransmitter ataupun pemancar neuron. Pemancar neuron merupakan bahan kimia yang dibebaskan daripada sel saraf menghantar impuls dari satu sel saraf kepada sel saraf yang lain dan kepada otot, organ dan tisu-tisu yang lain. Okay, ini dia punya singkatan dia. Bermula pada dendrit, kemudian pergi ke sel badan, kemudian dihantar melalui axon, kemudian mesej yang dilepaskan melalui terminal button ataupun butang terminal. Okay, ini dia contoh dia punya ringkasan penghantaran. Dia boleh tengok dekat dia punya gambar kat bawah ni. Tembakan neuron. Okay. Tembakan neuron adalah berdasarkan hukum semua atau tiada, di mana mesej dihantar apabila ia dicetuskan atau dipancarkan. Jika tidak, neuron tersebut masih berada dalam keadaan rehat. Dalam keadaan rehat terdapat lebih cas elektrik negatif, kira-kira 70 mV dalam neuron. So, kenapa disebut cas elektrik? Sebenarnya dalam badan kita, fungsi saraf dalam badan kita ni dia lebih kurang macam sistem litar semula jadi. Sistem litar semula jadi di mana dalam tubuh kita juga ada macam unsur api iaitu elektrik, tapi uh, dalam bentuk orang panggil yang selamat untuk manusia. Sebab tu kita boleh hidup lagi, kita tidak terbakar. So dalam badan kita ada juga unsur api dipanggil bioelektrik. Dalam badan kita ada sistem litar seperti litar elektrik yang menyampaikan maklumat uh, untuk diproses oleh otak. Okey, ya. Okey, apabila mesej sampai kepada mana-mana neuron, ion positif yang dicas dibenarkan memasuki neuron dan mengubah status pengecasan neuron tersebut.
Apabila tahap cas ion tercapai, neuron menghasilkan potensi tindakan. Potensi tindakan ini merupakan impuls saraf elektrik yang bergerak melalui neuron apabila ia dihidupkan oleh pencetus lalu menukar pengecasan sel dari negatif kepada positif. Impuls akan bergerak ke atas akson dan dikeluarkan oleh butang terminal ataupun terminal button. Pertemuan antara neuron. Neuron boleh berkomunikasi tanpa melekat antara satu sama lain. Jurang antara neuron digelar sebagai sinaps, ruang. Okey. Sinaps adalah perhubungan kimia yang menghubungkan jurang antara dua neuron. Apabila impuls mencapai butang terminal, ia akan melepaskan pemancar neuron iaitu bahan kimia yang membawa mesej merentasi sinaps kepada dendrit. Dan kadang-kadang sel badan daripada neuron penerima yang akan bergerak ke neuron berikutnya. Tidak semua neuron transmitter boleh dihantar kepada mana-mana neuron kerana pemancar neuron mesti sesuai dengan tapak penerima di dendrit agar komunikasi dapat berlaku seperti dalam proses kunci dengan mangga. Jenis neurotransmitter ni dia ada macam dua, iaitu dia ada neurotransmitter mesej merangsang dan neurotransmitter dan neuro pemancar mesej menyekat. Okey. Neuro pemancar mesej merangsang adalah pemancar neuro yang menggalakkan potensi tindakan dan tembakan neuron. Neuro pemancar mesej menyekat adalah pemancar neuro yang menghasilkan maklumat kimia yang mengurangkan kemungkinan potensi tindakan atau tembakan neuron. Kedua-dua jenis pemancar neuron boleh diterima di tapak penerima pada masa yang sama. Jika terdapat mesej merangsang yang lebih daripada mesej menyekat, neuron akan menembak. Jika terdapat lebih banyak mesej menyekat daripada mesej merangsang, neuron akan kekal pada keadaan rehat. Proses ini hanya mengambil masa beberapa milisaat. Okay, ini kita punya sistem saraf di mana ia terdiri daripada otak, saraf tunjang dan saraf periferal. Kita tengok gambar ini. Sistem saraf manusia bertindak sebagai pengumpul maklumat, pusat penyimpanan dan sistem kawalan. Ia bertanggungjawab menghantar, menerima dan memproses impuls saraf di seluruh badan. Semua organ dan badan kita bergantung kepada impuls saraf ini untuk berfungsi. Okay. Ni bahagian sistem saraf. Pertama dia terbahagi kepada dua, sistem saraf pusat atau central nervous system dan sistem saraf peripheral atau peripheral nervous system. Okay, sistem saraf pusat dia terdiri daripada dua organ utama iaitu otak dan saraf tunjang. Sistem saraf peripheral dia terdiri kepada dua sistem iaitu sistem saraf autonomik dan sistem saraf somatik. Di sini sistem saraf autonomik terbahagi kepada dua, sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Okey, ini kita punya gambaran saraf tunjang dalam kita punya tulang belakang lah. Ini kita punya tulang belakang. Ini kita punya saraf tunjang. Okey, so dia punya akar saraf tunjang. Okey. Cakra situ. Sistem saraf pusat atau central nervous system atau Central Nervous System merupakan satu ikatan saraf yang menurun dari otak di sepanjang belakang tubuh badan dan merupakan sistem utama yang menghantar mesej di antara otak dan badan. Central Nervous System terdiri daripada otak dan saraf tunjang dan berhubung dengan seluruh tubuh badan melalui sistem saraf peripheral atau peripheral nervous system. Saraf tunjang adalah lajur lebih dikenali sebagai tulang belakang terdiri daripada vertebra, cakra dan saraf tunjang. Okay. So, vertebra, cakra boleh tengok gambar ini. Okay. Cakra, vertebra. Okay, vertebra, cakra. Badan vertebra. Okay. Dan saraf tunjang. Okay. Dia bertindak sebagai saluran komunikasi untuk otak. Saraf tunjang menghantar dan menerima isyarat.
Apabila berlaku kecederaan pada saraf tunjang, aliran turun maklumat terhenti. Ini menyebabkan gangguan kepada tangan, kaki dan bahagian-bahagian badan lain yang akan menghalang aktiviti individu daripada bergerak, bernafas dan menghalang atau menghentikan rasa sentuhan dan perasaan. Okey, so contohnya kalau macam kita mengalami kecederaan serius di mana tulang belakang kita patah, jadi ia boleh menyebabkan lumpuh sebab maklumat tidak dapat dihantar daripada sistem kederiaan untuk diproses kepada otak sebab ada yang menghalang pada orang panggil apa dia seolah-olah macam satu jalan raya di mana jalan raya yang pecah, so kita tak boleh nak guna jalan tu. Okey, dia lebih kurang macam tu lah, macam jalan raya yang dah rosak, so dia matilah kat situ, tak boleh nak gerak. Okey, sistem saraf periferal. Okey, sistem saraf periferal terdiri sistem saraf periferal terdiri daripada kumpulan akson yang menghubungkan saraf tunjang ke seluruh badan. Sistem saraf periferal dia ada dua, iaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf autonomik. Sistem saraf somatik selalunya dia menghantar maklumat kepada kulit dan otot bertanggungjawab terhadap pergerakan sukarela. Okey. Seperti menari, menulis dan melompat. Sistem saraf autonomik dia mengawal organ-organ dalaman seperti jantung, paru-paru, buah pinggang. Ia bertanggungjawab terhadap pergerakan bukan sukarela. Pada kata, pergerakan ni dia berlaku sendiri tanpa kita tanpa kita kehendaki. Dua bahagian sistem saraf autonomik dia ada sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Sistem saraf simpatetik dikawal oleh rangkaian neuron yang terbaring di luar saraf tunjang kita. Ia meningkatkan kadar degupan jantung dan kadar pernafasan yang menyediakan badan kita untuk aktiviti yang mencabar. Ia bertanggungjawab menguruskan situasi kecemasan yang tertekan, iaitu dengan cara kita melawan atau respons penerbangan. Sistem saraf parasimpatetik dikawal oleh neuron di atas dan bawah saraf tunjang kita yang mengurangkan kadar degupan jantung. Dikawal oleh neuron di atas dan bawah saraf tunjang, mengurangkan kadar degupan jantung yang meningkatkan aktiviti pencernaan, menggalakkan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan semasa dalam keadaan rehat. Bahagian ini bertanggungjawab untuk menenangkan badan selepas sesuatu keadaan kecemasan diselesaikan. So, tajuk besar otak dan fungsinya. So, kita tengok ini bahagian-bahagian otak. Dia ada cerebrum, stem otak dan cerebellum. Otak adalah sebahagian daripada sistem saraf pusat. Ia merangkumi semua pusat taraf tinggi yang dimuat dalam tengkorak dan disambungkan kepada saraf tunjang. Otak terbahagi kepada tiga bahagian utama. Okay, disebutkan tadi, cerebrum, stem otak dan cerebellum. Cerebrum merupakan bahagian terbesar otak manusia dikaitkan dengan fungsi tahap tinggi seperti pemikiran dan tindakan. Ia meliputi 85% daripada berat otak terbahagi kepada dua bahagian simetri, hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan. Ia bertanggungjawab untuk pemikiran analitika, pertuturan pemikiran matematik dan logik. Hemisfera kanan mengawal bahagian kiri badan. Ia bertanggungjawab untuk pemikiran kreatif seperti muzik, lukisan dan ungkapan emosi. Okey, ini dia punya pembahagian hemisfera. So, hemisfera kanan yang melibatkan kreativiti, imajinasi, sesuatu yang general bersifat umum yang mengikut gerak hati atau naluri, konseptual, gambaran yang besar, heuristik, empatetik, kiasan dan tidak teratur. Dan ni adalah hemisfera kanan di mana dia lebih pada pemikiran yang lebih kompleks, melibatkan analitika, logika, tepat, sesuatu yang berulang, teratur, terperinci, saintifik, memproses maklumat yang bersifat saintifik, terpisah dan berturutan. Okey. Okey, kita tengok pada cerebellum lebih kecil. Hanya 1/8 daripada saiz cerebrum. Ia terlibat dalam penyelarasan pergerakan motor secara sukarela, keseimbangan dan nada otot. Cerebellum terletak ke arah belakang otak di atas stem otak. Stem otak terletak, okey. Stem otak pula terletak di bawah cerebrum dan di hadapan cerebellum. Ia berperanan penting dalam perhatian asas, rangsangan dan kesedaran.
Semua maklumat pergi balik dari badan kita melalui stem otak dalam perjalanan ke otak ataupun dari otak. Okey, kita tengok ini adalah stem otak yang macam ni. Okey, stem otak. Dan ini adalah cerebellum. Ini komponen utama otak dia ada otak depan, otak tengah dan otak belakang. Dan otak depan adalah bahagian terbesar, terdiri daripada otak depan adalah bahagian terbesar terdiri daripada cerebrum, thalamus dan hypothalamus. Korteks cerebral dibahagikan kepada 4 lobus, iaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal dan lobus occipital. Ni okey, dia ni thalamus dan hypothalamus. Okey, ini thalamus dan ini hypothalamus. Hmm. So, pada cortex cerebral. So, cortex cerebral ni terdiri daripada 4 jenis, iaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital dan lobus temporal. Lobus frontal ataupun lobus depan dikaitkan dengan pemikiran, perancangan, pengucapan, pergerakan emosi dan penyelesaian masalah. Lobus parietal dikaitkan dengan orientasi, pengiktirafan dan persepsi rangsangan. Lobus occipital dikaitkan dengan proses visual. Lobus temporal dikaitkan dengan persepsi dan pengiktirafan, rangsangan, pendengaran, ingatan dan pengucapan. Okay. So, kita ada pula thalamus dan hypothalamus. Thalamus dikenali sebagai stesen relay akhir bagi data persepsi sebelum ia disampaikan kepada korteks cerebral. Dia menerima input daripada pelbagai kawasan otak, terutamanya semua deria kecuali olfaction. Olfaction ni tak silap saya deria bau, tak silap. Berkaitan dengan sistem bawah. Juga bertanggungjawab mengawal kawalan motor. Metadata hypothalamus merupakan pusat kawalan penting untuk nafsu seks, keseronokan, kesakitan, kelaparan, dahaga, tekanan darah, suhu badan dan fungsi dalaman yang lain. Okay. Otak depan juga mengandungi sistem limbik. Dikaitkan secara langsung dengan pengalaman emosi. Sistem limbik adalah satu set struktur kompleks terletak di kedua-dua belah talamus di bawah cerebrum, termasuk hypothalamus, hippocampus, amygdala, kelenjar, pituitary dan beberapa kawasan berhampiran yang lain. Ia bertanggungjawab untuk kehidupan emosi dan mempunyai kaitan dengan pembentukan memori. Okay. So, sistem limbik. Okey, sistem limbik ni dia melibatkan empat bahagian otak, iaitu hypothalamus, hippocampus, amygdala dan kelenjar pituitary. Hypothalamus merupakan pusat kawalan penting untuk nafsu seks, keseronokan, kesakitan, kelaparan, dahaga, tekanan darah, suhu badan dan fungsi dalaman badan yang lain. Hippocampus terlibat dengan fenomena ingatan, terutama dengan pembentukan memori jangka panjang. Amygdala memainkan peranan penting dalam pengantaran dan pengawalan aktiviti afektif yang berkaitan dengan perasaan, terutamanya macam persahabatan, kasih sayang dan ekspresi perasaan, terutamanya ketakutan, kemarahan dan keganasan. Kelenjar pituitary ataupun pituitary gland, ia sangat kecil, sebesar saiz kacang. Ia memainkan peranan penting untuk menghasilkan dan melepaskan pelbagai jenis hormon ke dalam badan kita, contohnya sejenis hormon yang mengawal jumlah gula dan air dalam badan kita. So, ni adalah hypothalamus dan di sini kelenjar pituitary terletaknya di sini, dan di letak amygdala di sini, dan hippocampus. So, otak tengah merupakan bahagian paling kecil. Ia berhubung dengan kedua-dua bahagian dan memberi amaran kepada otak depan untuk kemasukan perasaan sensasi. Okey, sensasi. Otak belakang pula terdiri daripada cerebellum, pons dan medulla. Terlibat dengan aktiviti tidur, bangun, pergerakan badan dan mengawal tindak balas penting seperti kadar jantung dan tekanan darah. Fenomena otak berasingan. Okey. Ini tajuk fenomena otak berasingan. Corpus callosum. Corpus callosum menghubungkan dua hemisfera otak.
Setiap hemisfera mengawal otot di bahagian lain badan, iaitu kiri dan kanan. Hemisfera yang kawal bahagian kiri badan dan hemisfera yang kawal bahagian kanan badan. Contoh bahagian kiri, setiap retina melihat sebelah kanan dunia dan dihantar ke hemisfera kiri. Kemudian sebelah kanan, setiap retina melihat sebelah kiri dunia dan kemudian dihantar ke hemisfera kanan. So dia macam bersilang di mana hemisfera kanan mengawal aktiviti kiri badan, hemisfera kiri mengawal aktiviti kanan badan. Okey. Kira-kira 95% daripada kita mempunyai hemisfera kiri yang mengawal keupayaan bercakap, manakala yang kanan adalah bisu. Walaupun mengawal otot-otot bahagian badan yang lain, kedua-dua hemisfera ini dengan mudah dapat berkomunikasi dan menyelaraskan sekiranya korpus kolosum adalah utuh. Jika korpus kolosum tidak utuh, tercedera. Okey. Sekiranya korpus kolosum tidak utuh, contohnya macam berlaku kecederaan atau terputus, ia akan menyebabkan timbul masalah komunikasi antara kedua-dua hemisfera kiri dan kanan yang akan mengakibatkan fenomena otak berasingan. So, tajuk besar sistem endokrin. Sistem endokrin berkait rapat dengan sistem saraf autonomi yang merupakan satu rangkaian komunikasi kimia yang menghantar mesej ke seluruh sistem saraf melalui aliran darah yang merupakan satu set kelenjar yang menghasilkan hormon dan melepaskannya ke dalam darah. Yang menghasilkan bahan kimia hormon yang bergerak melalui darah dan mempengaruhi fungsi dan pertumbuhan badan yang lain. So, kelenjar, ni antara kelenjar-kelenjar penting dalam badan kita, dia ada hypothalamus, pituitary, parathyroid, thyroid, adrenal, pankreas, ovari bagi wanita dan testis bagi lelaki. Hormon sebenarnya sama dengan pemancar neuron. Kedua-duanya memberi kesan kepada sistem saraf. Perbezaan antara pemancar neuron dan endokrin. Okey, dia hampir sama tapi dia berbeza. Perbezaan antara pemancar neuron dan endokrin. Pemancar pemancar neuron adalah pembebasan dari sel ke sel. Okey, pembebasan dari sel ke sel, pembebasan sejenis kimia dari sel ke sel yang menghantar maklumat untuk diproses oleh otak. Kemudian endokrin dia adalah hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Hormon-hormon mengawal pertumbuhan badan, metabolisme, iaitu proses fizikal dan kimia badan dan perkembangan serta fungsi seksual. Okay, sistem endokrin dan hormon. Hormon adalah bahan kimia yang terbentuk dalam satu organ atau bahagian badan dan dibawa melalui darah ke organ lain atau bahagian di mana mereka memberi kesan dengan berfungsi. Hormon yang dilepaskan ke bahagian yang berlainan di badan adalah lebih perlahan daripada neuron dan tidak bergerak dengan cara tertentu seperti yang dilakukan oleh neuron dalam bentuk gelombang radio. Kelenjar pituitari adalah kelenjar utama dan pengeluar utama hormon dan mengawal seluruh sistem endokrin yang mempengaruhi emosi, keinginan seksual dan paras tenaga. Okey. Contohnya, oksitoksin adalah hormon yang dikaitkan dengan perasaan merawat di kalangan ibu yang baru ada anak dan merangsang sifat untuk mendukung bayi. So kita tengok pada kelenjar pituitary di mana okey ni yang bercahaya ni dia yang di highlightkan ni adalah kelenjar pituitary. Dia merembeskan hormon, antaranya adalah hormon antidiuretik, hormon kortikotropin, hormon pertumbuhan, growth hormone, hormon luteinizing dan lutein. Tak okey semua. Hormon luteinizing, hormon perangsang folikel dan oksitosin dan prolaktin. Okey. Hormon antidiuretik berfungsi untuk mempengaruhi pengekalan air dalam buah pinggang dan mengawal tekanan darah. Hormon kortikotropin mengawal pengeluaran dan rembesan hormon korteks adrenal. Hormon pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan merangsang pengeluaran protein. Hormon luteinizing dan hormon perangsang folikel yang mengawal fungsi pembiakan dan ciri-ciri seksual. Hormon oksitosin merangsang pengecutan rahim
dan saluran susu dalam payudara. Hormon prolaktin memula dan mengekalkan pengeluaran susu di dalam payudara. Itu dia punya fungsi utama. Kemudian kita ada kelenjar adrenal. Okey, ni dia punya kelenjar adrenal gland. Dia atas macam atas sikit pada buah pinggang. Adrenal gland. Dia merembeskan hormon kortikosteroid yang mengawal fungsi utama dalam badan, membantu mengurangkan keradangan, mengekalkan paras gula dalam darah, tekanan darah dan kekuatan otot dan mengawal keseimbangan garam dan air. Kemudian kita ada hormon gonad. Okey, so ni dia melibatkan dua sistem reproduksi lelaki dan wanita. Okey. Melibatkan testis dan ovari. Okey. So, estrogen, dia merembeskan hormon estrogen dan ini lebih kepada wanita yang mempengaruhi perkembangan ciri-ciri seksual dan pembiakan wanita dan merembeskan hormon testosteron khususnya bagi lelaki untuk mempengaruhi perkembangan ciri-ciri seksual dan pembiakan lelaki. Kemudian kita ada pankreas. Okay, ni pankreas, dia punya kelenjar pankreas di sini. Dia merembeskan hormon utama yang ada, merembeskan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin bertujuan untuk mengurangkan tahap gula dalam darah, manakala glukagon bertujuan untuk merangsang metabolisme glukosa, protein dan lemak dan meningkatkan tahap gula dalam darah. Kemudian kita ada kelenjar paratiroid. Okey, kelenjar paratiroid ni dia terletak pada tiroid. Kelenjar paratiroid dia terletak pada kelenjar tiroid juga, cuma dia lebih kecil ya, nampak macam biji kacang. Okey, yang bulat ni. Ada 4 kat sini. Okey, sini. Dia merembeskan hormon paratiroid yang mempengaruhi pembentukan tulang dan perkumuhan kalsium dan fosforus. Kemudian dia ada hormon tiroid yang besar ni. Tengok. So yang clear ni adalah hormon tiroid. So boleh tengok juga kat bawah ni. Hormon tiroid merembeskan hormon triiodothyronine dan hormon thyroxine. Hormon triiodothyronine. Okay, kedua-dua hormon ini mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan metabolisme. Kemudian ada hormon pineal. Hormon pineal dia terletak kat sini. So, dia merembeskan hormon melatonin. Ni dia punya struktur hormon melatonin. Dia punya struktur. Ia adalah hormon yang memberi kesan kepada ia adalah hormon yang memberi kesan kepada modulasi corak bangun atau tidur dan fungsi fotoperiodik atau bermusim. Ia membantu mengawal hormon lain dan mengekalkan irama sirkadian badan. Irama sirkadian adalah 24 jam. Itu jam dalaman yang memainkan peranan penting apabila kita tidur dan bangun. Kemudian kita masuk pada tajuk besar genetik. Pengenalan pada genetik. Pertamanya kita nak bincangkan tentang kromosom. Okey, kromosom okey. Sel-sel badan kita mengandungi kromosom yang merupakan helaian bahan keturunan. Ia merupakan cebisan panjang DNA yang berada di tengah-tengah nukleus sel-sel. DNA adalah bahan kimia yang memiliki gen. Ia dianggap sebagai blok binaan tubuh manusia. Gen bertanggungjawab terhadap perkembangan individu. Kromosom dia wujud dalam bentuk berpasangan. Okey. Kromosom berbentuk pasangan. Biasanya setiap sel dalam badan manusia mempunyai 23 pasang kromosom. Itu berjumlah 46 kromosom. Sebahagian kromosom datang dari ibu, sebahagian pula dari bapa. Sperma menembusi sel telur dan menjadi zigot. Setiap zigot mempunyai 23 pasang kromosom dalam struktur berbentuk batang yang mengandungi maklumat asas keturunan. Ini dia punya struktur dalaman kita punya sel. Okey, di sini nukleus. Okey, kromatin. Okey, ni kompleks Golgi. Okey. Okey, dia punya dalaman. Kromosom jantina. Kromosom X untuk jantina perempuan, kromosom Y untuk jantina lelaki. Ibu menyumbangkan kromosom X, bapa menyumbangkan kromosom X. Bapa menyumbangkan kromosom X atau Y yang merupakan penentu jantina anak. So, perempuan membawa kromosom XX dan manakala lelaki membawa kromosom XY. Okay, gen. Setiap orang mempunyai gen, satu dari ibu dan satu dari bapa. Dalam penentuan sifat, jika pasangan sama dipanggil homozigot. Jika pasangan sama dipanggil
homozigot. Jika pasangan berbeza dipanggil heterozigot. Okey. Gen homozigot adalah melibatkan kedua-dua alele untuk gen adalah sepadan memiliki alele yang sama untuk sesuatu sifat seperti alele dominan daripada setiap ibu bapa anda untuk sifat tertentu. Okey. Contohnya ni dia punya contoh B huruf besar, B besar dan B kecil berpasangan dengan B kecil. B besar berpasangan dengan B besar. Kemudian kita ada gen heterozigot. Heterozigot, okey. Gen heterozigot melibatkan kedua-dua alele untuk gen adalah berbeza. Mempunyai alele berbeza untuk sesuatu sifat seperti alele dominan dari bapa dan resesif dari ibu untuk sifat tertentu. Contoh, B besar berpasangan dengan B kecil. Mana kata alele dominan berpasangan dengan alele resesif yang tidak dominan. Gen kita terbahagi kepada dua, dominan dan resesif. Gen dominan menunjukkan kesan walaupun ada heterozigot kepada gen. Gen resesif hanya akan menunjukkan kesan jika ada homozigot pada gen. So, dia akan menunjukkan kesan kepada sekiranya pasangannya sama-sama resesif. Okey. Jenis gen. Gen dominan dan gen resesif. Gen dominan itu gen yang mempengaruhi sifat seseorang. Anak kan. Sifat seseorang kanak-kanak. Gen, okey. Gen dominan adalah gen yang mempengaruhi sifat seorang kanak-kanak. So, penerangan dia, dia punya huraiannya. Seorang ibu bapa yang mempunyai gen dominan yang rosak akan menguasai gen biasa ibu bapa tersebut. So, gen dominan yang rosak ini diberi contoh di huruf besar dan gen biasa ni diberi contohnya dalam bentuk di huruf kecil lah. Nak bagi kita macam, nak bagi senang faham. Apabila ibu bapa berhubungan dengan pasangan terjejas yang bukan pembawa uh, orang panggil, apabila ibu bapa berhubungan dengan pasangan yang terjejas yang bukan pembawa, anak-anak mereka mungkin terjejas atau mungkin tidak. Nah, walau bagaimanapun mereka bukan pembawa. Gen resesif hanya memberi kesan kepada sifat kanak-kanak jika kedua-dua gen adalah resesif. Sekiranya kedua-dua ibu bapa membawa gen normal dan satu gen resesif yang rosak. Ibu bapa walaupun merupakan pembawa tidak dipengaruhi oleh gen yang rosak. Anak-anak mereka pula sama ada terjejas atau tidak terjejas. Tapi bukan pembawa. Okey, ini. So, pewarisan resesif. Okay. So, ni dalam ni contoh macam satu carta, macam formula untuk kita lihat kebarangkalian anak-anak itu akan memiliki gen resesif atau gen dominan. Okay, yang ni tak perlu terang panjang-panjang. So, tajuk kecil, adik-beradik kembar. So, jenis kembar dia ada kembar monozigotik dan kembar dizigotik. Kembar monozigotik berlaku akibat pembahagian zigot tunggal di antara 1 dan 14 hari selepas persenyawaan. Ini melibatkan kembar seiras yang berkongsi hampir semua gen dan dengan pengecualian yang jarang berlaku disebabkan peristiwa yang buah biasa embrio daripada jantina yang sama. So, kemudian kita tengok kembar dizigotik iaitu kembar tidak seiras apabila dua telur yang berbeza disenyawakan oleh dua spermatozoa yang berbeza. Tidak semestinya pada masa yang sama yang berlaku. Umumnya mereka berkongsi 50% daripada gen keturunan mereka. Jantina mungkin sama atau berbeza. Mengenal pasti gen dan pewarisan. Projek Genom Manusia membolehkan kita menggunakan teknologi moden untuk mengenal pasti dan menentukan gen untuk pelbagai keadaan.
Ini meningkatkan kaunseling genetik di mana pasangan boleh membuat pilihan gen yang baik untuk diwariskan kepada anak-anak mereka. Pewarisan ditakdirkan sebagai satu anggaran varian dalam populasi yang terhasil daripada keturunan. Kita bergantung kepada penyelidikan kembar monozigotik dan dizigotik dan membandingkan persamaan dan perbezaan yang dipamerkan oleh kembar tersebut. Penyelidikan genetik juga melihat perbandingan antara anak angkat dan biologi mereka serta ibu bapa angkat. Pelbagai kajian telah menunjukkan beberapa masalah psikologi seperti skizofrenia. Skizofrenia ni dia adalah nama saintifik bagi penyakit gila, kemurungan utama serta beberapa sikap dan gangguan personaliti. Jenis-jenis pengaruh genetik pertamanya dia ada pengaruh langsung dan kedua dia ada pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung umumnya gen tunggal mempunyai kawalan hampir lengkap terhadap keberhasilan. Persekitaran kita hampir tidak mempunyai sebarang kesan, contoh warna mata, tekstur rambut dan warna kulit. Pengaruh tidak langsung iaitu dia tiada gen yang mempunyai kawalan ke atas keberhasilan. Sebaliknya, gen ini boleh mempengaruhi ciri-ciri lain yang berkaitan atau bertentangan dengannya. Contoh, gen yang membuat anda lalai dan resah akan mengganggu tingkah laku seperti duduk untuk jangka masa yang lama semasa menghadiri kuliah. So, tamat dekat situ saya punya perkongsian. Okay. Habis.